yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dalam saksiah untuk menjadi manusia, Nabi SAW banyak menunjuk ajar kepada kita. Lalu sebab itulah tidak lain tidak bukan malam ini insya-Allah kita akan sedikit sebanyak berbicara tentang peribadi Nabi SAW. Lalu kita santai, kalau ada sebarang pertanyaan boleh bertanya. Lalu kita santai, selalunya lepas isyak. Kalau kat Malaysia dah tak ada orang duduk dah, tapi sini berbeza kan. Lepas isyak kita baru mula kita punya program, kita punya bicara santai. Mudah-mudahan insya-Allah yang pentingnya masuk ke dalam hati kita cinta dan juga kasih kepada baginda Nabi SAW. Lalu sebelum kita cerita lanjut tentang Nabi SAW, bagaimana peranan Rasulullah dalam membina sebuah masyarakat, yang mana ditakbirkan dalam bahasa kita bagaimana Nabi mengurus, yang mana politik itu adalah mengurus. Lalu sebab itu sebelum itu kita nak kenal dahulu keadaan penduduk yang mana Nabi nak berhadapan. Nabi SAW dilahirkan di satu tamadun yang mana tamadun itu adalah tamadun yang terlalu berbeza daripada apa yang kita boleh faham. Itulah tamadun orang yang mana sanggup membunuh kerana perkara yang remeh-temeh. Tamadun yang mana yang kuat, yang akan berkuasa, yang lemah pasti akan kena tindas. Tamadun masyarakat Arab yang mana tidak ada kuasa besar yang sudi nak menjajah mereka. Tak ada nak menjajah. Kerana bila nak menjajah bangsa Arab ini, mereka susah untuk dikawal. Lalu dalam keadaan begitu, lahirlah seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi lahir bila? Tak lain tak bukan pada bulan yang kita berada sekarang. Itulah bulan Rabiul Awal. Yang mana bulan Rabiul Awal adalah bulan yang ketiga. Muharram adalah bulan yang pertama dalam kalender. Safar adalah bulan yang kedua. Dan Rabiul Awal adalah bulan yang ketiga. Lalu Nabi SAW lahir pada bulan yang ketiga. Namun daripada sudut tarikh berapa Rabiul Awal, di situlah para ulama berbeza pendapat. Kerana zaman tersebut tidak ada kalender. Lalu ada yang mengatakan Nabi lahir pada 8 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan 9. Ada juga yang mengatakan 10. Tetapi masyarakat Malaysia sinonim dengan 12 Rabiul Awal berdasarkan pandangan Imam Ibnu Ishaq, salah seorang ulama sirah besar dalam Islam. Lalu Nabi SAW lahir pada 12 Rabiul Awal, tidak lain tidak bukan pada tahun gajah. Kenapa dipanggil tahun gajah? Kerana mundurnya orang Arab, mereka ini tidak ada kalender. Dia tidak ada kalender tahun. Dia hanya ada kalender bulan. Dia tidak ada kalender tahun. Yang ada perkiraan tahun adalah orang-orang Nasrani, itulah tahun Masihi yang kita guna pada zaman kita. Dan orang-orang Farsi yang mana mereka beragama Majusi, mereka ada kalender mereka sendiri. Namun orang Arab dia tidak ada kalender. Lalu kalaulah tahun tu berlaku peristiwa besar, dia akan panggil dengan nama tahun tersebut. Lalu kenapakah dipanggil tahun gajah? Sebab beberapa bulan sebelum Nabi SAW lahir, ada mengatakan 40 hari, telah datang daripada Yaman, yang mana Yaman merupakan sekutu untuk orang Habsyah. Telah datang daripada Yaman 60,000 tentera. Zaman kita 60,000 tu tak ada apa. Tapi bagi masyarakat Arab, 60,000 tu jumlah yang sangat besar. Orang Quraisy sebagai tamadun besar tanah Arab pun, tentera dia paling ramai masa perang Uhud pun hanya 3,000. Nak berhadapan dengan 60,000. Sebab itulah tentera tu dia datang daripada Yaman, bawa gajah sekali. Yang mana orang Arab dia tak pernah nampak gajah. Yang dia nampak hanya unta dan lembu kambing. Lalu bila dia datang dengan bawa gajah, maka satu benua Arab tak boleh nak lawan dia. Satu benua Arab. Bukan tak ada orang nak cuba halang, banyak orang cuba halang, tetapi semua dikalahkan dengan mudah. Lalu sebab itulah peristiwa itu masyarakat Arab kenang, ingat dengan tahun gajah. Lalu lahir Nabi SAW 40 hari selepas daripada peristiwa tersebut. Lalu kita nak cerita banyak tentang kelahiran Nabi, banyak dalam sirah. Tetapi itulah kita pergi kepada tajuk kita, bagaimana hebatnya Nabi SAW mengurus, akan dalam bahasa kita panggil politik ataupun membina masyarakat.
Satu yang kita boleh belajar daripada Nabi, yang sifat yang pertama tentang Nabi adalah Nabi ni seorang yang tak pernah kenal erti putus asa. Kalaulah kita belajar itu je daripada Nabi, sebenarnya dah terlalu banyak benda yang kita belajar. Adakah Nabi sentiasa dapat yang terbaik? Sebab kita dah biasa didengarkan Nabi itu adalah utusan Allah, manusia yang terbaik. Adakah semuanya dihidangkan depan mata? Tidak. Kalaulah kita tengok Nabi SAW, Nabi ini penuh dengan musibah hidup Nabi. Kalaulah kita tengok Nabi SAW berdakwah setiap tahun pada musim haji. Kenapa saya selalu sebut musim haji? Sebab musim haji je Nabi berpeluang nak jumpa dengan orang selain daripada orang Mekah. Hanya pada musim haji. Lalu ketika mana pada musim haji, itulah peluang Nabi untuk berjumpa dengan orang Mekah. Tapi ujian yang menimpa Nabi, kalaulah kita baca dalam kitab sirah yang terkenal ni, kitab ini ditulis dalam bahasa Arab, dipanggil kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kenapa banyak orang guna kitab Ar-Rahiqul Maktum? Sebab zaman kita apabila diadakan pertandingan pada tahun 1990-an, yang mana setiap ulama daripada setiap negara diminta untuk tulis sirah sebagai pertandingan, anjuran daripada salah satu NGO Rabitah Islami daripada Arab Saudi. Lalu satu dunia tulis sirah, satu dunia tulis sirah. Nabi macam ni, Nabi macam ni, Nabi macam ni. Tapi ulama ni yang menang. Padahal dia bukan orang Arab pun. Dia adalah orang daripada Pakistan. Dah meninggal dunia pun pada tahun 2006. Dia menang sebagai juara pertandingan sirah pada yang terkini. Maka sebab itulah kitab ini banyak diguna pakai di Malaysia, di Yaman, di South Africa tempat saya belajar pun. Itulah kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kalau dalam bahasa Inggeris dia boleh download. Dia ada banyak terjemahan dalam bahasa Inggeris. Lalu dalam kitab ini dia banyak menceritakan tentang seluruh hidup Nabi SAW. Kalaulah kita nak tengok yang mana Nabi ajar, yang mana poin yang pertama, yang mana kita dalam nak membina masyarakat ataupun kita apabila nak mengurus, yang mana bahasanya adalah politik. Sebenarnya politik itu bukan dalam urusan negara sahaja. Sebenarnya kadang-kadang manusia bila nak hidup berkeluarga pun ada politiknya tersendiri. Dalam apabila bisnes dia, ada cara pengurusan dia sendiri. Lalu benda yang pertama kita boleh belajar daripada Nabi, jangan pernah kenal erti putus asa. Nabi tak pernah mengalah. Bukti yang pertama kata para ulama sirah, Nabi SAW berdakwah dengan orang datang daripada luar pada musim haji selama 8 tahun. Saya sebut juga tadi masa khutbah. Kenapa saya sebut 8 tahun? Sebab setiap kali datang di musim haji, Nabi dah bersiap sedia nak berdakwah dengan semua orang yang datang daripada luar. Apakah cabaran yang Nabi ada? Yang mana ulama sirah dia bawa banyak bukti bagaimana orang Quraisy cuba nak gagalkan dakwah Nabi. Lalu apa yang terjadi? Abu Lahab akan sentiasa ikut Nabi. Dia sentiasa ikut Nabi. Lalu Nabi SAW baru bercakap sepatah dua kata, Abu Lahab yang merupakan pakcik Nabi, tapi antara musuh utama Nabi. Maka Abu Lahab bila Nabi dah selesai cakap, Abu Lahab akan jerit daripada belakang, semua orang, ini anak saudara aku adalah orang yang paling rapat dengan dia. Jangan dengar cakap dia ni gila. Lalu orang yang mana baru dengar tadi, mereka pun pergi. Siapa nak dengar cakap orang gila? Itu yang berlaku. Bukan sekejap. Selama 8 tahun macam tu. 8 tahun. Nabi tak pernah putus asa. Nabi teruskan dakwah. Masuknya musim haji, Nabi SAW berdakwah. Abu Lahab ikut. Abu Lahab pun tak kenal erti putus asa. Dia kata semua orang, jangan dengar cakap anak saudara aku yang paling rapat dengan dia ni adalah gila. Tadi bila saya masuk Tuan Firdaus cakap tentang saya ni belajar, itulah belajar ni. Jadi kita, tapi cuba bayangkan kalau saya cakap sikit, Tuan Firdaus kata, jangan dengar cakap ustaz ni, merepek je, gila. Agak-agak ada orang nak dengar tak? Tak ada. Bayangkan kalaulah zaman kita ada orang berdakwah diuji macam tu. Tapi adakah Nabi mengalah? Tidak. 8 tahun orang yang datang buat haji ni tak ada pun masuk Islam. 8 tahun. Kita kadang-kadang bila diuji sekali dah kita mengalah. Nabi 8 tahun tak mengalah. Sampai satu tahap bila dah 8 tahun tu Nabi SAW kata kita kena buat lebih daripada Abu Lahab.
Abu Lahab sentiasa ikut kita. Kita kena buat lebih daripada orang yang menentang kita. Lalu pada lepas 8 tahun, Nabi mulakan dakwah pada waktu malam. Waktu malam masyarakat Arab zaman tu mana ada lampu. Waktu malam tak ada orang nak dengar, nak terima tetamu. Tapi itulah Nabi tak kenal erti putus asa. Lalu bila lepas 8 tahun Nabi datang dengan something yang baru, something new, sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa. Dan itulah poin dia, orang yang berani buat sesuatu yang luar biasa, dia pasti akan dapat hasil yang luar biasa. Orang yang mana dia tak berani buat sesuatu yang luar biasa, dia tak akan dapat apa-apa. Macam kebanyakan daripada tuan-tuan buat sesuatu yang luar biasa, yang mana saya pun tak berani nak buat itu. Yang mana banyak orang yang mana dia sanggup berhijrah, dia sanggup untuk datang ke bumi bumi United Kingdom. Itu satu tindakan yang bukan semua orang berani buat. Saya pun pada usia saya 25 tahun, saya pernah dapat tawaran untuk duduk dekat Perth, Australia. Duduk kat Perth, masa tu umur 25. Dapat dengan yang mana allowance dia, yang dia offerkan pada waktu tu sangat tinggi. Sebab waktu tu yang tawar tu adalah masyarakat Afghanistan dan Pakistan. Saya pula boleh cakap bahasa dia, boleh cakap bahasa Arab. Dia tawar tinggi. Tapi itulah waktu tu tak berani. Tak berani nak buat sesuatu yang luar biasa. Padahal dia sangat perlukan. Dia langsung tak ada imam. Sepanjang tahun tak ada imam. Tapi di situlah kelemahan banyak manusia, dia tak sanggup nak buat yang luar biasa. Macam tuan-tuan buat sesuatu yang luar biasa. Ada yang mana duduk di sini daripada tahun 70-an. Ada yang lebih awal daripada itu. Maka Nabi SAW berani buat sesuatu yang luar biasa. Maka Nabi mula berdakwah pada waktu malam. Memang ikut logik tak ada siapa nak terima. Tapi lepas 8 tahun Nabi berdakwah pada waktu malam, tiba-tiba yang mula-mula sekali terima dakwah Nabi adalah 7 orang pemuda yang datang daripada Yathrib. Yang mana 7 orang pemuda ni bila Nabi bagi salam, mereka pun kata silakan, wahai kamu nak apa? Lalu Nabi kata, bagi aku sedikit masa, aku nak terangkan sesuatu. Maka mereka kata silakan. Waktu ni waktu malam, tak ada orang Arab nak jumpa pada waktu malam. Lagi-lagi zaman tu tak ada lampu. Maka di situlah Nabi SAW sampaikan dakwah yang hebatnya kuasa Allah. 7 orang pemuda ini terus masuk Islam. Yang mana dalam sirah namanya dipahat dengan tinta emas. Itulah nama-nama mereka ada dalam sirah. As'ad bin Zurarah adalah ketua dia, seorang pemuda yang mana orang biasa. Tetapi akibat daripada mereka ni dah letih bergaduh. Madinah zaman Nabi SAW sebelum Nabi sampai, Madinah tak besar. Madinah kalaulah kita tengok dekat dia punya muzium Darul Hijrah, Madinah pada zaman Nabi SAW, bahkan sebelum Nabi datang, bila As'ad bin Zurarah ni masuk Islam, Madinah saiz dia hanyalah sebesar Masjid Nabawi zaman kita. Ada yang pernah pergi Madinah tak? Ada yang dah pernah pergi umrah? Ada yang dah pernah pergi? Belum. InsyaAllah, moga-moga Allah pilih kita. Allah pilih kita, insyaAllah. Tak ada benda yang mustahil. Saya masa tahun 2017, saya kata saya nak pergi setiap bulan. Itu niat saya. Waktu tu tak ada apa. Tahun 2017, saya nak pergi setiap bulan. Azam je. Dia punya niat tu. Dan kemudian usaha. Alhamdulillah, tahun ni saya dapat pergi hampir setiap bulan. Saya balik-balik daripada London, insyaAllah terus pergi umrah. Kemudian bulan 12 pergi lagi. Baru pergi. Seronok dia untuk pergi ke sana. Dia yang penting niat. Allah akan pilih apabila Allah pandang kepada kesungguhan kita. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, dia ada pagar sekeliling Masjid Nabawi itu, termasuklah depan imam. Depan imam pun dia ada pagar, kawasan luas. Sebenarnya pagar hijau yang berada sekeliling Madinah, kita boleh tengok daripada Google pun, daripada gambar pun, semua itu adalah kota Madinah zaman Nabi. Tak besar mana pun. Seluruh Masjid Nabawi itu sebenarnya itu sahaja kota Madinah zaman Nabi SAW. Bahkan sebelum Nabi SAW sampai. Lalu walaupun kota itu tak besar, kota itu kecil je. Seluruh Madinah yang mana berada pada zaman kita, seluruh Masjid Nabawi itu je Madinah.
Tapi kalau kita baca sirah, tidak lain tidak bukan, walaupun bandar tu kecil, tak besar mana, jalan daripada satu penjuru ke satu penjuru dalam 15 minit. Masjid Nabawi, kerana Masjid Nabawi boleh tampung 2 juta orang pada musim haji. Lalu satu, tak besar mana. Tetapi dalam kawasan yang kecil itu, sebelum Nabi SAW datang, orang Madinah dah berperang selama 140 tahun. 140 tahun mereka berperang, dipanggil sebagai peperangan Bu'ath. Lalu bila mereka jumpa je Nabi, Nabi pun bawa mesej keamanan, 7 orang ni terus masuk Islam. Dan itulah pengajaran yang kita boleh ambil daripada pertama, tidak boleh pernah mengatakan saya tak boleh, ataupun mengaku kalah, ataupun merasa putus asa, kerana itu bukan sifat Nabi SAW. Contoh yang kedua yang kita boleh ambil, kita ambil daripada tempat-tempat yang berbeza, kerana kita nak ambil poin dalam menguruskan sesuatu yang kita panggil politik, kerana politik itu maksud dia adalah mengurus. Yang kita boleh ambil daripada Nabi adalah tentang peristiwa Taif. Siapa pernah dengar, itu adalah satu peristiwa yang kalau kita baca dalam sirah, itu peristiwa yang paling sedih bagi Nabi. Seumur hidup Nabi, yang paling sedih adalah peristiwa Taif. Lalu Taif, dia adalah satu kawasan yang kalau kita naik bas pun, kalau kita pergi dengan kenderaan pun, dia makan masa 1 jam. Jauh. Nabi SAW pergi ke Taif selepas 10 tahun Nabi SAW berdakwah. Selepas 10 tahun Nabi berdakwah dekat Mekah, maka Nabi SAW telah pergi ke Taif. Yang mana Nabi pergi bukan naik unta. Itu yang kita nampak kesungguhan Nabi. Nabi SAW pergi dalam keadaan berjalan kaki. Itu Nabi SAW. Nabi pergi ke Taif berjalan kaki. Ketika mana sampai ke Taif, Nabi SAW duduk 10 hari. Orang Taif dengar pun tak nak. Orang Taif dengar pun tak nak. Bahkan orang Taif bila Nabi nak balik, mereka baling Nabi SAW dengan batu. Mereka baling Nabi SAW dengan batu. 10 hari duduk Taif, Nabi SAW dibaling dengan batu. Ketika mana Nabi SAW nak keluar, di situlah kita tahu kisah dia, malaikat nak hancurkan Taif. Kita kalaulah kena baling dengan batu, memang kita akan balas dendam. Tapi tidak Nabi SAW. Nabi SAW bila dibaling dengan batu, adakah Nabi putus asa dengan orang Taif? Nabi SAW kata, kalaulah orang Taif tak masuk Islam sekarang, pasti keturunan mereka akan masuk Islam. Itulah sifat Nabi, tak pernah putus asa dalam melakukan apapun. Sebab itulah memang benar Nabi SAW punya sangkaan itu. Kita belajar dalam sirah, dalam sejarah, bila Nabi SAW wafat meninggal dunia, semua tanah Arab murtad. Itu adalah satu benda yang diuji oleh Allah. Bila Nabi SAW meninggal dunia, semua tanah Arab murtad. Bayangkan, berpuluh ribu orang masuk Islam. Bila Nabi meninggal dunia, terlalu banyak yang murtad. Kecuali kata para ulama sirah, 3 tempat je tak murtad. Itulah dia Madinah, mereka tak murtad. Kemudian Mekah, mereka tak murtad. Dan yang ketiganya adalah orang yang baling batu kepada Nabi. Itulah Taif, mereka tak murtad. Nabi SAW kalaulah nak ikutkan macam kita, orang baling dengan batu, nescaya malaikat bila bagi tawaran untuk hancurkan Taif, nescaya akan buat. Tapi itulah Nabi SAW. Nabi tak pernah kenal erti putus asa bila Nabi dah berusaha. Bila Nabi SAW balik daripada Taif, immigration Mekah tutup pintu. Mereka kata, Muhammad, kau dah tak boleh masuk. Itu pun satu kisah yang sedih. Sebab itulah dalam hidup Nabi, sabda Nabi SAW hadis riwayat Aisyah, peristiwa yang paling sedih adalah Taif. Jadi bila Nabi SAW nak masuk balik ke Mekah, sebab Nabi dah keluar, orang Quraisy nak halau Nabi keluar tak boleh. Tapi bila Nabi sendiri dah keluar tahun 10 kenabian, Nabi nak masuk semula dalam kota Mekah, orang Taif pun dia kata, jadi bukan untuk immigration kita, tidak. Tapi ini immigration Mekah. Immigration Mekah dia tutup. Dia kata, wahai Muhammad, engkau tak boleh masuk. Dan di situlah tak lain tak bukan Nabi SAW bermalam di satu tempat bernama Wadi Nakhlah. Dan daripada situlah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada Nabi, kalaulah manusia tak nak beriman, siapa yang akan beriman?
di situlah bila orang Quraisy tolak Nabi SAW, yang masuk dalam Islam adalah jin. Itulah kali pertama jin masuk Islam berdasarkan surah Al-Aqaf juz yang ke-26. Jin masuk Islam bila manusia tak nak masuk Islam. Lalu itu poin pertama yang kita boleh belajar, yang mana tuan-tuan pun ada sifat itu. Itulah apabila dah berusaha, jangan pernah untuk berputus asa. Apabila dah mula buat keputusan, buat sampai jadi. Apabila sesuatu itu dah kita niatkan, kita azam untuk capai kepada matlamat itu sampai jadi. Maka sebab itulah hadirin-hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, itulah sifat Nabi SAW yang perlu kita bawa. Kalaulah kita nak tengok contoh Nabi sangat banyak. Contohnya waktu Nabi SAW mula dakwah adalah rejection. Semua orang tolak. Tak ada siapa yang terima. Nabi SAW selepas 13 tahun duduk dekat kota Mekah, yang ikut Nabi masuk Islam hanya 500 orang. Ada setengah mengatakan 400. Bayangkan 13 tahun berdakwah siang malam. Rupa-rupanya yang masuk Islam hanyalah 400 ke 500 orang. Lebih banyak rakyat Malaysia dekat United Kingdom daripada sahabat Nabi lepas 13 tahun. Sini 75,000. 75,000. Yang sahabat Nabi lepas 13 tahun Nabi berdakwah siang malam hanya 400 ke 500 orang sahaja. Tetapi itulah yang kita nak ambil sifat yang pertama dalam hidup. Jangan pernah kenal erti putus asa. Dalam hidup yang kita nak buat adalah usaha. Itu tanggungjawab kita. Tugas Allah adalah akan selesaikan segala apa yang kita telah niatkan. Yang keduanya, apabila kita cerita bagaimana hebatnya Nabi SAW menguruskan politik. Kita berapa lama ni Tuan Firdaus? Tak apa. Dia mic ni bahaya. Dia kalau dah pegang dia cakap. Buku ni pun 700 muka surat. Saya tanya hadirin. So, saya ceramah makanan dah sampai. Okay. Dia dah jadi ujian dah kan. Boleh saya? Nanti kalau dah panjang sangat, tuan off je lah. Nanti saya faham. Okey. Lalu poin yang kedua yang kita nak ambil dalam peranan Rasulullah dalam politik, yang mana politik itu sebenarnya skop dia sangat luas. Itulah ertinya adalah mengurus. Lalu tidak lain tidak bukan, terima kasih. Poin yang kedua yang kita nak ambil adalah tidak lain tidak bukan, apabila dalam hidup, kita kena ada matlamat. Itu sangat penting. Sama ada kita ini adalah ketua keluarga, ataupun kita ini adalah ketua negara, ataupun kita ini adalah ketua kepada satu syarikat yang berada di bawah tanggungjawab kita. Apabila kita nak menguruskan sesuatu, ataupun kita nak berada dalam bidang politik, yang mana politik itu sebenarnya bidang skop dia sangat luas. Sebenarnya kena ada matlamat, dan matlamat itu mesti sangat luas. Kita tengok Nabi SAW. Nabi SAW tidak lain tidak bukan, Nabi SAW pernah ketika mana berhijrah kena kejar. Kita semua tahu. Bila 13 tahun Nabi SAW berdakwah, dan orang Madinah offer Nabi tempat yang baru. Dengan mereka telah berjanji untuk jaga pelihara Nabi, takkan tinggalkan Nabi. Lalu bila Nabi SAW berhijrah, yang mana itu satu kisah lagi yang sangat sedih, yang banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Bila Nabi SAW berhijrah, pada waktu itu usia Nabi pun 53 tahun. Yang berada bersama dengan Nabi adalah tidak lain tidak bukan Abu Bakar. Kemudian adalah hamba Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Kemudian adalah tidak lain tidak bukan penunjuk jalan, Abdullah bin Uraikid. Mereka berempat. Tetapi banyak yang mainkan peranan untuk hijrah Nabi adalah Abu Bakar. Bayangkan yang berada teman bersama Nabi Abu Bakar. Dia tinggalkan je anak isteri dia dekat belakang. Itu pengorbanan Abu Bakar. Bila Nabi sebut dia, aku kena berhijrah wahai Abu Bakar, Abu Bakar tinggalkan je anak isteri dia untuk bersama dengan baginda Nabi. Lalu Abu Bakar kemudian dia bawa hamba dia untuk tolong Nabi, Amir bin Fuhairah.
Kemudian Abu Bakar dia dah sediakan tunggangan dia yang paling baik untuk Nabi, 2 ekor unta. Kemudian makanan yang bekal adalah anak Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Semuanya adalah keluarga Abu Bakar. Tapi itu bukan yang kita nak ceritakan. Kita nak ceritakan tentang matlamat Nabi. Dan bila ada matlamat, Nabi ajar matlamat itu mestilah jauh, mestilah luas, mestilah sesuatu yang bagi kita nampak walaupun mustahil. Apa yang Nabi SAW ajar ketika mana dalam sirah kita baca, Nabi SAW punya perancangan untuk berhijrah sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Sebab itulah bila kita baca dalam sirah, Madinah dia adalah ke arah utara. Madinah di arah ke utara. Bila nak keluar daripada Mekah, Madinah adalah berada di arah utara. Tapi bila Nabi nak berhijrah, Nabi tak pergi arah utara. Nabi pergi ke arah selatan. Sebab Nabi tahu orang Quraisy akan nak cari Nabi dekat arah Madinah. Lalu Nabi SAW lari ke arah, bukan lari, Nabi SAW pergi ke arah tidak lain tidak bukan arah selatan. Dan Nabi SAW berdiam diri di satu gua yang dipanggil Gua Thur. Nabi duduk di situ dan gua itu adalah tidak lain tidak bukan lebih kurang 2 mil daripada Mekah. Bayangkan perancangan dah cukup rapi. Kalau kita baca dalam sirah, semuanya ada dalam kitab ini, yang mana tidak lain tidak bukan kita boleh jadikan sebagai rujukan. Yang mana Nabi SAW ketika mana Nabi nak pergi itu, Nabi dah buat perancangan rapi. Nabi SAW jalan kaki. Nabi tak naik unta. Nabi berjalan kaki pada waktu malam lepas isyak. Bila Nabi SAW berjalan kaki, Nabi pesan kepada anak Abu Bakar, yang mana namanya adalah Abdul Rahman bin Abu Bakar, budak kecil. Nabi kata dengan Abdul Rahman bin Abu Bakar, dengan Amir bin Fuhairah, Nabi kata bila kami dah selesai jalan, kamu bawalah kambing-kambing untuk lalu dekat laluan kami. Lalu hilang semua jejak tapak langkah kaki manusia. Bila Nabi SAW dah sampai ke Gua Thur, tahu tak macam mana cara Nabi panjat? Ada sesiapa sini yang biasa hiking? Biasa, ramai. Panjat bukit ataupun gunung dan sebagainya. Sibuk, tuan-tuan, sibuk dan sebagainya. Sini pernah ada bukit kat sini? Oh, banyak. Jadi Nabi SAW panjat bukit macam mana? Kalau kita baca dalam sirah, kerana tak nak tinggalkan jejak tapak kaki itu, Nabi SAW panjat bukit menggunakan hujung kaki, hujung jari. Gua Thur dia bukan macam Gua Hira. Gua Hira kalau saya bawa jemaah, saya panjat sekali 45 minit je. Gua Thur adalah 2 jam. 2 jam. Bayangkan itu zaman kita dah ada tangga. Zaman Nabi tak ada tangga. Dan Nabi panjat macam tu menggunakan hujung jari kaki. Kerana tak nak tinggalkan jejak tapak langkah untuk orang Quraisy kejar. Dan disitulah Nabi SAW bermalam selama 3 malam. Perancangan dah cukup rapi. Tapi bayangkan begitu rapi pun, orang-orang yang mana nak mencari Nabi, kalau kita baca dalam sirah, dia dah sampai dah dekat atas Gua Thur tu. Maksudnya dia cari semua tempat dan dia sampai dekat atas Gua Thur itu. Dan disitulah turunnya ayat yang ada dalam surah Taubah. Abu Bakar dia kata, wahai Rasulullah, orang Quraisy ni kalaulah dia tengok je bawah tapak kaki dia, nescaya dia boleh nampak kita. Barulah Nabi SAW kata, la tahzan, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Itu cerita dia. Lepas 3 hari Nabi SAW barulah Nabi pergi ke arah Madinah. Sebab apa? Kata para ulama sirah, Nabi SAW, silakan tuan. Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah. Di sini ada ruang. Adik duduk kat sini. Adik nanti nak gantikan ustaz, boleh baca buku ni. Ustaz. Boleh. Waalaikumsalam. Lalu itulah dia. Ketika mana 3 hari, kenapa Nabi pilih 3 hari? Sebab manusia bila dia semangat hanya 3 hari je. Itu je, tak ada lebih 3 hari. Bila lepas 3 hari, dia kata nak diet. Kalaulah dia betul-betul diet, lepas 3 hari dia teruskan. Kalaulah tidak, itulah dia. Apapun, manusia semangat dia adalah 3 hari. Lalu bila orang Quraisy cari Nabi SAW 3 hari tak jumpa, maka barulah Nabi SAW keluar. Poin dia adalah, ini yang bila kita dah sampai kepada poin dia. Ketika mana Nabi SAW dalam perjalanan berempat, Nabi SAW,
Abu Bakar As-Siddiq, kemudian hamba Abu Bakar Amir bin Fuhairah, kemudian yang keempatnya adalah Abdullah bin Uraikid. Baru Nabi SAW dalam perjalanan, ada seorang Quraisy yang mana dia ni sangat cerdik. Dia kata Muhammad ni adalah manusia yang sangat cerdik. Dia punya planning mesti luar biasa. Lalu dia pun cari Nabi SAW bukan jalan menuju ke Madinah. Dia cari Nabi SAW dekat jalan pesisir pantai. Sebab memang Nabi ikut jalan tu. Lalu memang benar dia jumpa Nabi. Siapakah nama orang itu? Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dia jumpa dengan Nabi. Bila dia jumpa dengan Nabi, kisah dia adalah masyhur. Kita dah biasa dengar. Bila dia kejar Nabi SAW, kejar. Waktu itu Abu Bakar, dia dah cukup risau. Kerana dia risau keselamatan Nabi. Dia asyik toleh ke belakang. Tapi Nabi SAW tak pernah toleh. Lalu ketika mana dah hampir sampai dengan Nabi, Allah jadikan bumi telan akan kuda Suraqah bin Malik. Bumi telan. Lalu daripada situlah Suraqah berjanji dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, aku tak akan kejar kamu dah. Ada setengah riwayat mengatakan 3 kali dia berjanji. Barulah kemudiannya unta atau kudanya berjaya dikeluarkan. Ketika mana kudanya berjaya dikeluarkan, Suraqah bin Malik tahu Muhammad ni adalah orang yang luar biasa. Lalu Suraqah bin Malik kata dengan Rasulullah, kata, wahai Muhammad, sebagai janji yang mana aku takkan bocorkan rahsia kamu. Kamu ambillah tunggangan aku, ambillah barang aku, dan yang mana aku serahkan secara percuma. Tapi Nabi SAW kata tak nak. Aku tak nak semua ni. Yang aku nak adalah engkau berjanji dengan aku untuk tutup rahsia bahawa engkau telah tahu jalan kami adalah jalan pesisir pantai. Suraqah bin Malik bin Ju'shum pun janji. Sebagai balasan, apa Nabi SAW sebut? Nabi SAW kata, Suraqah, sebagai janji, engkau akan mendapat gelang yang dipakai oleh Raja Kisra. Tuan-tuan tahu zaman tu Kisra, dia adalah ibarat superpower yang mana sangat hebat. Zaman Nabi SAW berhijrah itu hanya ada dua kuasa besar. Itulah dia Kisra, yang ibu kotanya adalah Iran. Iran yang mana Shustar zaman kita, bandar tu masih ada, dan beberapa tempat yang lain. Dan satu lagi superpower adalah Kaisar ataupun Caesar, yang mana ibu kotanya zaman Nabi adalah Rom ataupun Syam, yang mana zaman kita itu adalah ibu kota dia. Lalu bila Suraqah bin Malik dengar, dia kata, wahai Muhammad, kau kata apa tadi? Sebab waktu ni Rasulullah pelarian, Nabi tengah lari. Bayangkan kalau tiba-tiba ada seorang pelarian kat luar ni, yang mana kita jumpa refugee. Dia kata, Tuan Firdaus, saya kenal nama Tuan Firdaus dia. Tuan Firdaus, bagilah saya tempat makan, bagilah saya tempat tinggal. I promise you, Tuan Firdaus, engkau akan dapat contohnya Bush punya jam tangan. Bush punya jam tangan aku bagi. Tuan Firdaus percaya tak? Pelarian janji Kisra ataupun superpower punya gelang yang dipakai, yang mana harga dia semestinya adalah sangat-sangat mahal, yang mana tak ternilai. Lalu Suraqah bin Malik bin Ju'shum dia tertanya balik soalan, Kisra anu Syarwan ya Muhammad, adakah engkau maksudkan Kisra anu Syarwan? Anu Syarwan tu nama dia. Nabi SAW kata ya. Dan di situlah kata para ulama sirah, Nabi SAW ajar tidak lain tidak bukan. Apakah dia? Nabi punya matlamat adalah Islam akan sampai, bukan sekadar sampai Madinah, Islam akan sampailah kepada Kisra, sampailah kepada Rom dan sebagainya. Itulah kata para ulama sirah, Nabi seseorang yang mempunyai matlamat, dan matlamat Nabi sentiasa sangat jauh. Sebab itu walaupun zaman Nabi masih hidup, Kisra tak pernah jatuh. Tapi para sahabat dia dah kongsi visi Nabi, matlamat Nabi, akan pandangan Nabi. Sebab itulah pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jatuhnya Kisra. Dan daripada situlah kita apabila berada dalam bidang pengurusan, yang mana tidak lain tidak bukan apabila menguruskan
negara yang kita panggil sebagai politik ataupun menguruskan keluarga, sebenarnya itu pun adalah pengurusan, itu pun adalah politik. Kita sebagai ketua keluarga kena ada tidak lain tidak bukan satu matlamat yang sangat jauh, satu visi yang sangat jauh, barulah kita menjadi seseorang yang mana kenal akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita punya pandangan tak boleh ringkas, tak boleh dekat, tidak boleh itu. Saya banyak belajar tentang matlamat, tentang ini adalah tidak lain tidak bukan daripada ketika mana belajar di Afrika Selatan. Afrika Selatan, dia adalah negara apartheid, antara yang terakhir mengamalkan apartheid. Hanya pada tahun 1980-an mereka sign perjanjian untuk hapuskan apartheid, dan hanya pada tahun 1997 hilangnya apartheid. Lalu pada waktu itu yang kontrol ekonomi dalam keadaan baru selesai apartheid adalah orang Islam yang kontrol ekonomi, dan jumlah orang Islam hanya 2%. Hanya 2%. Tapi apa yang saya belajar adalah orang Islam yang berada di sana, dia pandang sangat jauh. Dia pandang sangat jauh. Bukan sekadar perkara yang apa nak berlaku esok, apa nak berlaku minggu depan, tapi sebenarnya dipandang sangat-sangat jauh. Sebab itulah saya bagi contoh, tidak lain tidak bukan Allah dalam classmate saya, yang mana classmate saya tidak lain tidak bukan bercampur daripada lebih kurang 15 negara. Bahkan ada sahabat saya yang dia menjadi imam dekat Preston, dekat Preston yang nama dia, saya sebut tak mana, dekat dengan Manchester dia kata, dan sebagainya. Lalu tidak lain tidak bukan di situ apa yang diterapkan adalah tidak lain tidak bukan budak-budak di situ seawal usia 13 tahun, macam yang tidur di sebelah saya usia dia 15 tahun. 15 tahun dah ada syarikat. Maksudnya dia run syarikat tu. Ayah dia ada banyak perniagaan, 15 tahun dah run syarikat. Saya pun kata, kau ni asal banyak sangat duit. Bapa aku pun tak banyak duit macam kau. Asyik situ, asyik sini. Padahal dia belajar sama. Nak jadi ustaz juga. Nak jadi guru agama juga. Belajar kitab yang sama. Dia kata, aku sibuk lah. Dia tak ada masa nak buat benda contohnya budak 15 tahun buat. Dia dah ada company sendiri. Yang mana itu yang mana tidak lain tidak bukan masyarakat apa yang walaupun sebenarnya mereka asal daripada India, Pakistan, Afghanistan, tapi tak lain tak bukan mereka sangat-sangat berpandangan jauh. Dan daripada situlah poin yang kedua yang kita boleh belajar, tidak lain tidak bukan dalam kehidupan sebagai umat Nabi yang belajar daripada sirah Nabi, pentingnya untuk pandang sangat jauh. Macam mana Nabi pelarian waktu tu tengah lari, tapi Nabi dah tidak lain tidak bukan ceritakan kepada orang yang berada di sekeliling, kepada Suraqah bin Malik bin Juhshum yang mana nak tangkap Nabi. Sebab Suraqah bin Malik ni dia tak nak tangkap Nabi, bukan dia benci Nabi, dia nak tangkap Nabi kerana nak dapat hadiah 100 ekor unta. Nabi kata, apa sangat 100 ekor unta tu? Aku janji dengan kamu, kamu akan dapat gelang Kisra. Dan akhirnya dia tuntut, dan Khalifah Umar bin Khattab bagi kepadanya gelang Kisra itu. Dan bila dia terima tu, dia menangis mengingatkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebab itulah kita sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemimpin, walaupun di bawah kita adalah keluarga kita, tidak lain tidak bukan kena setkan matlamat. Semestinya akhirat itu adalah matlamat utama, tetapi tidak lain tidak bukan matlamat dunia perlu ada, matlamat ketika mana kita masih hidup mesti ada. Itulah matlamat kita. Sebaik mungkin kita adalah nak bantu seramai mungkin orang, nak tolong sebanyak mungkin orang, dan nak bantu sebanyak mungkin orang, kerana Nabi SAW sebut khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, siapakah yang paling banyak membantu manusia lain. Hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Dah berapa lama dah saya cakap? Dah sampai 7.30 dah sejam dah. Baru 2 poin dan sebagainya. Kalau ada nak sebarang pertanyaan boleh tanya dan sebagainya. Lalu sebenarnya banyak benda
yang kita boleh belajar daripada kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam bidang pengurusan, itulah 2 poin penting yang para ulama kongsikan. Itulah yang pertama tadi, jangan kenal erti putus asa, dan yang tugas kita adalah buat je, usaha je. Allah yang akan mendatangkan segala-galanya. Dan yang keduanya adalah tidak lain tidak bukan, mesti ada matlamat, mesti ada visi. Dan matlamat itu kalau kita boleh setkan jauh, setkan besar, setkan yang mana mungkin manusia anggap mustahil, tapi sebenarnya tidak ada apa yang mustahil dalam kehidupan manusia. Sebab itulah masyarakat Arab yang mana bila Nabi datang, tak ada siapa nak jajah, tak ada siapa nak tawan, tak ada siapa nak invade mereka, kerana mereka ni dianggap sebagai penyusah, sebagai orang yang tidak ada tamadun. Tetapi bila Nabi SAW memimpin mereka, Nabi SAW telah jadikan daripada bumi Madinah, yang mana saya sebut tadi, bumi Madinah tu zaman kita adalah kawasan Masjid Nabawi. Tak besar mana pun Madinah tu. Madinah itu asalnya adalah bukan bandar pun, bukan kota pun, adalah pekan petani. Tak ada apa-apa. Tapi dalam masa hanya 10 tahun, bermula daripada 500 orang yang masuk Islam, 500 orang. Bila Nabi SAW wafat, selepas 10 tahun duduk di Madinah, jumlah orang yang mana menjadi sahabat beriman kepada Nabi adalah 200,000 orang. Itu adalah Muhammad bin Abdullah SAW daripada 500 orang. Daripada 500 orang menjadi dalam masa 10 tahun. Di Mekah di slow sebab ada tentangan. Tapi bila Nabi SAW di Madinah, dan kita nampak Madinah cabaran dia bukan kecil, 500 orang. Kemudian di Madinah ada orang Yahudi, ada orang yang mana memang kontrol ekonomi. Orang Yahudi dia kontrol ekonomi. Ada orang Aus dan juga Khazraj yang mana dah bergaduh selama 140 tahun. 140 tahun bergaduh. Aus dan Khazraj dalam Madinah yang kecil. Nabi SAW datang, Nabi satukan hati Aus dan Khazraj. Nabi SAW buat perjanjian dengan orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ingat perjanjian itu menguntungkan mereka. Tapi selepas 7 tahun ataupun 6 tahun, ada setengah ulama kata 5 tahun, perjanjian itu makan diri mereka sendiri. Jauhnya visi Nabi SAW, perjanjian yang orang Yahudi sanggup sign. Dia kata Muhammad tak lama kat Madinah. Tetapi akhirnya orang Yahudi yang terpaksa keluar daripada Madinah kerana mereka telah melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Bermula Yahudi pertama yang diusir, Yahudi Banu Qainuqa. Kemudian Yahudi yang kedua diusir kerana langgar perjanjian, Yahudi Banu Nadir. Dan kemudian akhir sekali Yahudi Banu Quraizah. Itulah Nabi SAW, seorang manusia yang mana kalau kita dapat kenal Nabi, sebenarnya kita akan menjadi manusia yang hebat dalam memimpin, dalam menjadi ketua. Walaupun hanya sekadar untuk keluarga, tapi sebenarnya itulah yang kita nak belajar daripada Muhammad bin Abdullah SAW. Daripada jumlah yang 500 yang berada bersama dengan Nabi, daripada 200,000 ketika mana baginda Nabi SAW wafat. Inilah cerita serba sedikit tentang Nabi SAW, yang mana kita meraihkan kelahiran Nabi pada malam 12 Rabiul Awal, yang mana malam ni pun adalah malam 12 Rabiul Awal. Inilah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Jangan terkejut, saya setiap bulan bawa jemaah umrah. Setiap bulan saya cerita tentang sirah. Maka sebab itu saya hafal. Macam tuan-tuan, tuan-tuan boleh kenal nama pemain Chelsea, Arsenal. Padahal banyak pemain yang nak kena ingat. Setiap season pemain baru nak kena kenal, nak kena hafal. Boleh kenal sebab sentiasa tengok setiap minggu. Maka samalah saya, dan itulah sebenarnya matlamat saya apabila tahun 2017. Tahun 2017 ketika mana nak bawa tahun 2017 saya tawarkan diri saya jadi mutawif. Tak ada siapa nak terima. Sebab orang tak kenal siapa ni. 2017. Tapi saya kata saya nak pergi setiap bulan. Saya pergi setiap bulan bukan daripada sudut ekonomi, tidak. Saya pergi setiap bulan sebab nak belajar sirah.
buku dah baca, tapi tempat tu kat mana? Maka sebab itu saya nak pergi setiap bulan. Sebab kalaulah contohnya pergi 12 hari tak dapat belajar banyak. Sebab itu pergi setiap bulan, dan alhamdulillah Allah telah tunjukkan. Dan itulah sebenarnya saya nak tuan-tuan pun dalam hidup kena ada matlamat, kena sentiasa ubah matlamat bila dah capai. Dan itulah yang kita belajar banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup Tuan Firdaus. Makanan pun makin sejuk, perut pun makin berkeroncong, lapar dan sebagainya. Kalau ada sebarang pertanyaan, nak dipersilakan. Kalau nak bertanya tentang sirah, tentang Nabi SAW, insya-Allah kalau saya tahu, saya kongsikan. Tapi kalau tak ada, lebih baik kot. Makan dan sebagainya. Saya nak ucapkan juga terima, dan insya-Allah tidak lain tak bukan saya diminta untuk sampaikan esok selama 2 hari akan adanya tidak lain tidak bukan Kongres Belia Melayu Eropah, yang mana adanya belia-belia yang mana berkelapangan dan juga nak turut bersama, sangat-sangat dialukan akan berada di ditempatkan di Malaysian Hall selama 2 hari, akan membincangkan tentang 6 kluster termasuklah agama dan sebagainya. Lalu kalaulah ada belia 35 tahunan yang dah atas tu, mungkin kalau ada keluarga dan sebagainya, untuk sekejap ataupun untuk lama, maka dialu-alukan tidak lain belia veteran pun insya-Allah boleh juga dan sebagainya. Beliau. Kalau nak join amat dialu-alukan, tidak lain tidak bukan untuk merapatkan ukhuwah dan sebagainya. Moga-moga insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan dan juga Malaysian Hall, tidak lain tak bukan kepada High Commissioner of Malaysia yang mana bagi ruang dan peluang kepada saya, walaupun sebenarnya saya ni taklah ada apa-apa untuk berkongsi kepada semua tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu satu peluang yang saya kira sangat bagus untuk saya perkenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap daripada kita, yang mana kita pun hidup di kalangan masyarakat barat, yang mana walaupun mereka tak perlu agama Islam, tapi sebenarnya banyak sifat Nabi ada pada mereka, yang mana itu pun perlu kita belajar, yang mana itulah sebenarnya kita nak bawa dalam hidup kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada yang telah menjayakan, terima kasih kepada yang datang. Moga-moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Allah Subhanahu taala limpahi kepada setiap yang hadir keberkatan, kenikmatan, kesejahteraan, kebahagiaan yang berkekalan insya-Allah di dunia dan juga di hari akhirat. Allah sentiasa bimbing kita ketika mana kita rasa lost, kita rasa kehilangan. Allah SWT tunjukkan jalan keluar pada setiap masalah kesulitan yang ada. Allah SWT sentiasa tenangkan jiwa kita, kerana itu adalah nikmat yang paling berharga. Allah SWT sentiasa jadikan keluarga kita sebagai penyejuk mata buat kita, dan Allah SWT sentiasa bantu, tidak lain tidak bukan kepada mereka yang mana mengurus, yang banyak berjasa kepada rakyat Malaysia di sini. Moga-moga itulah yang kita mampu doakan, dan moga-moga Allah satukan hati rakyat Malaysia di sini menjadi sebagai satu penduduk, satu rakyat yang mana saling bantu-membantu, tolong-menolong di antara satu sama lain. Moga-moga ada manfaat daripada pertemuan pada malam ini, dan insya-Allah kita jika ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Saya di Malaysia, saya banyak masa di Seksyen 13. Kalaulah tuan-tuan kerana dah terlalu minat bola kan, nak datang Stadium Shah Alam, singgahlah jumpa saya. Tapi bola Malaysia saya tahu tuan-tuan tak follow pun. Tapi kalau datanglah Stadium Shah Alam, boleh jumpa di Seksyen 13 Shah Alam. Saya selalu ada di situ insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Arifin dan tim yang bawa saya di sini. Terima kasih kepada pihak Dewan Malaysian Hall yang beri ruang dan peluang kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Fadil Ustaz Umar Abdul Aziz atas perkongsian dengan Rasulullah SAW seperti tadi. Tuan-tuan, kita pun sebelum tu bagi pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia London, kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustaz, kepada tuan-tuan perempuan, kepada saudara Arifin. Cik Arifin, terima kasih bawa Ustaz sama
Lepas tu tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ni atas sokongan dan juga komitmen lah untuk program-program yang kita jalankan di Masjid Hall. Baiklah, itu saja buat malam ni. Kita teruskan agenda kita lah. Soru. Sekian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oh, aku lah. Yang mana daripada sudut? Tak ada lah. Kita tak tahu lah.